warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amni Batrisha binti Muhammad Kerhuzain dan saya dari Lima Arush. Hari ini saya nak cuba mengubah tanggapan semua orang untuk melihat perintah kawalan pergerakan ni dari sudut yang lebih positif. Okey, masa mula-mula PKP ni diadakan, mesti semua orang rasa susah nak adapt dengan keadaan baru ni kan? Yelah, sebab kita tak boleh nak keluar buat aktiviti yang kita biasa buat dekat luar rumah. Okey, untuk orang yang aktif bersukan, mesti dia rasa terkurung sebab dia tak boleh nak pergi training, tak boleh nak pergi gym. Dan untuk students, mesti dia rasa bosan sebab tak boleh nak jumpa kawan-kawan dia dekat sekolah ataupun dekat luar sekolah. Okey, sejujurnya saya pun rasa semua benda tu masa mula-mula PKP ni ada dulu. Saya rasa bosan, rasa terkurung dan rasa susah nak adapt lah dengan keadaan baru ni. Tapi Alhamdulillah, lepas minggu saya dah boleh sesuaikan diri dengan PKP ni. Pada pendapat saya rasa PKP ni satu benda yang bagus tau sebenarnya. Sebab dengan adanya PKP ni lah, kita dapat explore banyak benda baru. Contohnya macam kita dapat banyak ilmu baru ya. Macam sebenarnya lah manusia ni, bila dia dalam satu keadaan yang tertekan ataupun dalam masalah, dia cenderung untuk selesaikan masalah tersebut. Okey, contohnya macam kita ambil contoh paling dekat lah, kita ambil cikgu sekolah kita. Okey, masa PKP ni saya tengok semua cikgu dekat SMK Taman Melawati ni kreatif cari jalan untuk terus mengajar anak-anak murid dia. Okey, ada yang bagi homework guna Google Classroom, ada yang nakkan kelainan, dia tak nak students dia bosan, jadi dia bagi latihan dalam bentuk quiz. Dan ada juga cikgu yang mengajar menggunakan Google Meet. Okey, dan ada juga cikgu yang record video dia mengajar dan dia send video tu ke grup kelas dia lah, sebab dia tahu ada sesetengah pelajar yang tak boleh nak join online kelas dia lama-lama. Jadi dia terpaksa record sebab dia tak nak ada student ketinggalan. Jadinya PKP ni sebenarnya sedikit sebanyak dia dah buka minda kita ni untuk fikirkan cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Dan akhirnya sebagai hasil lah, kita tengok sekolah kita ni berjaya adakan PDPC macam biasa, macam dekat sekolah. Okey, dan selain daripada tu, saya rasa waktu PKP ni pelajar lah yang dapat paling banyak manfaat sebab dia ada banyak masa untuk explore cara belajar yang sesuai dengan diri dia. Okey, benda ni penting. Pada pendapat saya, benda ni penting sebab bila kita faham, bila kita minat cara untuk belajar, jadi kita sebenarnya dah boleh faham apa-apa yang cikgu ajar. Jadi bila kita dapat soalan, kita sebenarnya boleh jawab walaupun soalan tu twist macam mana pun. Dan tu sebenarnya satu benda yang bagus sebab dia membantu kita dalam peperiksaan. Okey, selain daripada tu, bila waktu PKP ni, pelajar ataupun cikgu-cikgu sebenarnya boleh seimbangkan hari tu macam waktu siang untuk belajar, waktu malam untuk beribadah kepada Allah. Contoh macam bila waktu siang kita buat kerja, belajar, study. Bila waktu malam kita boleh bangun tahajud. Okey, saya sarankan semua orang yang tonton video ni untuk bangun tahajud sebab doa tahajud ni memang sangat bagus. Dia macam panah yang sentiasa kena sasaran dia, tak pernah miss. Jadi rugilah kalau kita terlepas untuk berdoa waktu tahajud ni kan. Jadinya kita memang kena bangun tahajud lah untuk solat dan berdoa kepada Allah. Okey, saya tahu kawan-kawan saya ni ramai struggle nak tidur awal sebab dah biasa sangat tidur lambat. Jadi kita sebenarnya kena ubahlah gaya hidup tu sebab kalau fikir balik, kalau kita betul-betul penat buat kerja waktu siang, jadi sebenarnya malam kita punya badan ni nak rest. Bila nak rest, kita akan tidur awal. Bila tidur awal, jadual waktu tidur kita tu sebenarnya tak terganggu pun sebab
kita dah tidur awal dan kita rasa fresh je bila nak bangun tahajud tu. Jadinya kita boleh bangun buat tahajud, baca Quran dan tunggu untuk solat subuh. Lepas tu teruskan hari kita macam biasa tanpa rasa penat. Okey. Selain daripada tu, waktu PKP ni kan pada tahun ni dia ada kita dapat rasa PKP ni waktu bulan Ramadan. Okey, sebenarnya benda ni bagus sebab kita cikgu-cikgu dan juga pelajar boleh spend masa dengan family dengan lebih lagi. Okey, jadi saya sarankan untuk semua orang solat berjemaah, solat tarawih berjemaah dan solat fardu 5 waktu berjemaah dengan ahli keluarga. Sebab kita waktu PKP ni kita tak terikat dengan apa-apa pun. Contoh macam tahun-tahun lepas kan, tahun-tahun lepas semua pelajar dia akan rasa terikat dengan tuition, jadi dia tak boleh nak solat berjemaah dengan ahli keluarga. Jadi tahun ni tak ada alasan lah sebenarnya. Dan kita juga boleh bertadarus dengan family kita sendiri. Walaupun ada kawan-kawan saya yang cakap susah nak khatam dalam masa sebulan, tapi sebenarnya tak ya. Kalau kita baca, habiskan 1 juzuk dalam 1 hari, dalam masa 30 hari tu sebenarnya kita dah boleh khatam. Jadinya tak ada alasan untuk kita khatam masa bulan Ramadan ni. Dan akhir sekali, poin saya yang terakhir, PKP ni sebenarnya mengajar kita untuk berbalik kepada ajaran Islam. Ialah macam penjarakan sosial. Dan kalau kita perasan kan, salah satu cara untuk mengurangkan penularan COVID-19 kan dengan membasuh tangan. Sebenarnya Islam dia dah lama terapkan benda tu dalam hidup kita. Okey, dengan cara berwuduk. Ialah bila kita berwuduk 5 kali sehari sebab kita nak solat fardu kan. Jadinya anggota badan kita yang terdedah ni dah bersih daripada kotoran, daripada kuman. Jadinya kita susah nak dapat penyakit. Sebab tu ada kata-kata yang dalam bahasa Arab yang katakan an-nazafatu minal iman, yang bermaksud kebersihan itu sebahagian daripada iman. Okey, kesimpulannya saya nak simpulkan hari ni ialah PKP ni sebenarnya memberi peluang kepada kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Di samping untuk kita melakukan pelbagai perkara yang menguntungkan di dunia dan juga di akhirat. PKP ni juga sebenarnya menyadarkan kita untuk berbalik kepada fitrah kita sebagai manusia, iaitu untuk hidup di atas muka bumi ini dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.